Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 7 Ogos 2023 bersama saya Nur Syaham Mama Amin. RTM akan menyiarkan debat antara Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Bajuk Muhammad Syahir Sulaiman pada Rabu ini secara langsung. Timbalan Presiden PKR dan pemimpin muda PN itu akan membincangkan tajuk model baru ekonomi Malaysia. Menurut Rafizi, debat itu akan membolehkan rakyat menilai dan meneliti secara objektif rancangan dan hala tuju ekonomi yang akan dibentang dan didebatkan. Selain disiarkan di RTM, debat yang bermula pada pukul 9.30 malam itu juga akan disiarkan di Asro Awani serta boleh diikuti secara atas talian melalui aplikasi RTM, Klik dan aplikasi Astro Go. Syahir menyambut cabaran itu selepas dua pemimpin kanan PN Muhammad Sanusi Mat Noor dan Azmin Ali menolaknya. Rafizi menganjurkan debat itu atas alasan memulakan budaya persaingan idea untuk membantu rakyat berbanding tumpuan kepada retorik siapa lebih Melayu. Sementara itu, Syahir pula menyifatkan debat itu sebagai peluangnya berkongsi visi dan misi PN untuk Malaysia. Bekas ahli MKT UMNO Nazri Aziz memberitahu meskipun DAP menang besar dan bersama Kerajaan Perpaduan, jawatan Perdana Menteri dan Menteri Besar tetap diterajui oleh orang Melayu. Justru Nazri menjelaskan dakwaan bahawa orang Melayu terhimpit dan tertekan di bawah kerajaan hari ini yang turut disertai DAP adalah satu penipuan. Sebaliknya, bekas menteri itu berkata PN sengaja memainkan isu perkauman kerana menyedari pendekatan tersebut akan menguntungkan mereka. Nazri turut mencabar pemimpin pembangkang supaya menamakan Menteri Besar bukan Melayu di negeri-negeri majoriti Melayu yang kerusinya banyak dimenangi oleh DAP. Jelas pemimpin UMNO yang lantang itu lagi, PN sengaja menjadikan DAP sebagai senjata untuk menyerang kerajaan. DAP sering dilabelkan sebagai parti resis yang memperjuangkan hak sama rata serta anti Raja-Raja Melayu dan menentang Islam sebagai agama persekutuan. Nazri turut mempersoalkan di mana ancaman yang diterima orang Melayu dalam situasi politik hari ini yang dikuasai Bumiputera. Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat itu ditemui pada ceramah Perdana Perpaduan dihadiri Perdana Menteri Anwar Ibrahim di UK Perdana, Gombak malam tadi. Pada 2 Ogos lalu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang mendakwa punca parti itu memutuskan kerjasama dengan DAP adalah akibat sikap campur tangan ke atas dasar membabitkan Islam. Baik, berita seterusnya. Muhammad Faiz Naaman hari ini mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli MPT Bersatu termasuk keluar sebagai ahli parti itu. Menurut Faiz, dalam satu kenyataan, keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak dan dibuat secara sukarela. Faiz sebelum ini sering mengeluarkan kenyataan bertentangan terhadap keputusan pimpinan tertinggi berhubung calon PRN. Menurutnya, calon bersatu yang akan bertanding adalah lemah dan bermuslihat dan membangkitkan keputusan parti itu mencalonkan mereka yang telah tewas dalam PRU 15. Faiz secara khusus membangkitkan nama pemimpin Rina Harun di Sepang, Muhammad Azmin Ali di Gombak, Sasha Laina Abdul Latif di Ampang dan Dr. Afif Bahardin di Shah Alam. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Faiz menjelaskan tentangannya terhadap pemilihan calon untuk menghadapi PRN dibuat demi parti. Jelas Faiz untuk berdepan dengan lawan, Bersatu PN memilih individu yang sudah ditolak orang ramai termasuk di tempat mereka sendiri. Bersatu juga dakwanya mahu meletakkan kuota tertentu untuk calon dalam kalangan orang muda tetapi ia tidak terzahir apabila senarai dikeluarkan. Susulan itu, Faiz berkata perkara-perkara tersebut menyebabkannya merasakan ia sudah menjadi mengarut.
Dalam perkembangan lain, Faiz menyatakan kesediaannya menyertai gabungan parti kerajaan selepas beberapa jam mengumumkan langkahnya meninggalkan Bersatu. Faiz yang juga watak terawal dalam penubuhan Bersatu berkata, ketika ini PKR dilihat banyak memiliki persamaan dengan dasar yang diperjuangkannya. Faiz berkata dia terbuka kepada sebarang pelawaan untuk menyertai PKR kerana memang menghormati kewujudan parti tersebut. Sempena dengan pilihan raya negeri bermula sekarang hingga 13 Ogos, anda boleh membaca Malaysia Kini secara percuma selepas mendaftar. Kami ingin menyampaikan maklumat kepada semua rakyat Malaysia supaya boleh membuat pilihan yang bijak di peti undi. Klik pautan dalam keterangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati Malaysia Kini secara percuma. Kita ke berita seterusnya. Sepengarah pilihan raya PN Muhammad Sanusi Mat Noor tidak hadir pada ceramah Mega PN di Sungai Petani malam tadi kerana tidak mahu masuk perangkap yang dipasang oleh musuh. Mengikut poster yang dikongsi di media sosial, Menteri Besar sementara Kedah itu sepatutnya menyampaikan ceramah bersama beberapa pemimpin PN yang lain. Bagaimanapun, malam tadi, Ahli Parlimen Alor Setar Afnan Hamimi Taib Azamuddin mengumumkan bahawa Sanusi tidak dapat hadir. Saya nak baca kertas ni. Tuan-tuan sekalian, kertas ni tulis berita yang menyedihkan. Ya. Berita dia apa tuan-tuan? Pagi tadi Menteri Besar kita mesyuarat di Kuala Lumpur, mesyuarat penting. Dalam mesyuarat tersebut dibincang beberapa perkara-perkara yang besar. Dan daripada itu dinasihatkan beliau tidak meneruskan ceramah beliau pada malam ni. Kerana ada perangkap-perangkap yang sedang dipasang oleh musuh. Dan perangkap tu mengendaki MB kita masuk dalam tu dan dia erat pegang dan dia akan buat sesuatu yang kita tak jangka. Sanusi sedang berdepan dengan tindakan undang-undang daripada pengerusi PH Selangor Amiruddin Syari dan juga Berjaya Land Berhad. Kemarin, Sanusi juga dilaporkan tidak hadir ke program Sembang Santai bersama calon PN Dun Lunas dan Merbau Pulas yang berlangsung di Padang Awam Taman Serai Wangi di Padang Serai. Sementara itu, Sinar Online melaporkan Sanusi memohon maaf atas ketidakhadirannya dalam 2 program ceramah politik berturut-turut. Sanusi menjelaskan kesibukan menghadiri beberapa mesyuarat di Ibu Negara menyebabkan beberapa program ceramah yang dijadualkan sekitar Kedah terpaksa dibatalkan. Menurutnya, ia tiada kaitan dengan spekulasi mendakwa dirinya direhatkan oleh PAS Pusat gara-gara lantang bersuara dalam kempen ceramah PRN. Sanusi juga menolak andaian pihak tertentu yang mendakwa dia mengurangkan aktiviti kempennya disebabkan terdapat ugutan mahupun diberikan arahan mengunci mulut sehingga hari mengundi. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mendakwa Kerajaan Persekutuan akan bertukar sekiranya PN menang besar dalam PRN di 6 negeri. Dalam ceramah di Dun Rantau Negeri Sembilan malam tadi, Timbalan Pengerusi PN itu berkata kemenangan PN sangat penting untuk menukar Kerajaan Persekutuan. Maka pilihan raya negeri, 6 negeri yang baki ini sangat penting untuk memenangkan Perikatan Nasional. Belum menang besar. InsyaAllah kita menang sepenuhnya di Kedah, Kelantan dan Terengganu. InsyaAllah. Kita mau menang juga di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Kalau menang ini akan berlaku perubahan kerajaan pusat. Itu maknanya. Sementara itu, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu mempertahankan kenyataan Hadi bahawa Kerajaan Persekutuan boleh ditukar dengan pelbagai cara walaupun negara mempunyai akta anti lompat parti.
Faizal yang turut berada dalam majlis ceramah tersebut menjelaskan terdapat proses undang-undang yang boleh diambil untuk tukar sesebuah kerajaan pusat dan negeri. Pengerusi PN Negeri Sembilan itu yang lebih dikenali sebagai Peja berkata demikian ketika ditanya bagaimana menukar kerajaan persekutuan walaupun jika PN memenangi PRN 6 negeri kerana negara ini mempunyai Akta Anti Lompat Parti. Dalam pada itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan Hadi supaya tidak bermimpi untuk merampas Putrajaya. Menurut laporan Berita Harian, pengerusi PN itu berkata, sekiranya PN menang di 6 negeri pada PRN pada Sabtu ini, ia tiada kaitan langsung dengan kedudukan Putrajaya. Dalam pada itu, PH bukan sekadar mahu menang di Hulu Kelang, tetapi mahu gabungan parti itu menghukum bekas ahlinya yang mengkhianati parti. Pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan pengundi supaya menjadikan sejarah Melayu tentang kisah Raja Mendelia dan Sikito sebagai pengajaran. Kita nak di Hulu Kelang aja. Orang khianat, kalau raja-raja dulu dia sula sampai mati. Kalau kisah, saya dah sebut dulu sini. Ulang sekali lagi, okey. Raja Mendelia dengan Sikito. Khianat. Tinggalkan perjuangan. Jual maruah kerana habuan jawatan. Tak sabar. Takut kalau Anwar Perdana Menteri, dia tak akan ke mana-mana. Tak sabar, tak ada tawakal. Ya. Khianat. Sepanjang jadi menteri hidup, plot dengan Mahathir. Macam mana nak jatuhkan, nak gagalkan transisi daripada Mahathir ke Anwar. Dan dia rasa dia akan jadi timbalan Perdana Menteri. Akhirnya, terlengkup ke bawah. Ahli Parlimen pun terlepas. Sekarang gagah nak pertahan jadi Dun Hulu Kelang. Sementara itu, SPRM sedang mengesan dua lelaki termasuk Muhammad Adlan Berhan yang juga menantu kepada pengerusi PN Muhyiddin Yassin. Ia bagi membantu siasatan isu rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, SPRM memaklumkan pelbagai usaha telah dilakukan untuk mengesan kedua-dua penama terpabit. Ia termasuk berhubung terus dengan kedua-dua penama dan peguam masing-masing, namun mereka masih gagal menghadirkan diri ke ibu pejabat Badan Anti Rasuah itu. Selain Adlan, SPRM juga mengesan Mansur Saad berusia 69 tahun. Menurut SPRM, hasil semakan dengan Jabatan Imigresen Malaysia, kedua-dua penama berkenaan telah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei 2023 serta tiada rekod masuk kembali ke negara ini. Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri pada Februari lalu menafikan sebarang pelibatan dalam pemberian kontrak yang didakwa ada kaitan dengan menantunya Adlan. Ini selepas SPRM dilaporkan sedang menyiasat penganugerahan kontrak itu atas alasan kemungkinan salah guna kuasa dalam sistem imigresen bersepadu nasional. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.